على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bertemu kita dalam kuliah membaca kitab Bulughul Maram
karangan Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya, kitab membahaskan tentang hadis-hadis hukum hakam, ya, hadis-hadis tentang hukum hakam amal ibadah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni kita nak bahaskan bab yang baru, ya, bab yang baru dalam kitab Bulughul Maram ini, iaitu bab adab qada al-hajah, bab adab buang hajat, ya, qada al-hajah, buang hajat. Sebelum itu mungkin kalau ada yang tertanya-tanya kenapa kita, ya, dalam bahasa Melayu kita menggunakan istilah buang hajat. Saya kira semua sedia maklumlah, ya, buang hajat, buang air lah. Kenapa disebut buang hajat, ya? Besar kemungkinannya kerana itulah, ya, ia adalah istilah yang diambil daripada bahasa Arab. Ya, bahasa Arab menyebut qada al-hajah, ya, qada al-hajah. Baik, dalam bahasa Melayu disebut, ya, membuang hajat. Baik, saya bacakan dahulu, tuan-tuan dan puan-puan, beberapa hadis di permulaan bab ini, ya. Jadi baik, hadis yang pertama, hadis yang ke-93, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggalkan cincinnya apabila baginda masuk ke tandas, atau masuk ke tempat membuang hajat. Diriwayatkan oleh empat penulis As-Sunan, iaitu Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibn Majah dan An-Nasai. Dan hadis ini mempunyai kecacatan. Ya, demikian kenyataan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Seterusnya hadis yang ke-94, di bawah tajuk kecil adab masuk tandas. Juga وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أخرجه السبعة. Boleh perhatikan tuan-tuan, buat mereka yang mempunyai, ya, kitab Bulughul Maram ini yang sedang kita baca dan boleh berbahasa Arab atau boleh membaca bahasa Arab, perhatikan tulisan al-khubuth, khususnya baris di atas huruf ba. Sekiranya baris di atas huruf ba pada perkataan al-khubuth dibariskan dengan baris depan, maka hendaklah diperbetulkan kepada baris mati, al-khubthi, bukan al-khubuthi. Al-khubthi, baris mati di atas huruf ba. Ya, perbetulkan jika perlu, ya. Baik, diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke tandas, baginda mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada syaitan lelaki dan syaitan perempuan. Dikeluarkan oleh tujuh orang imam. Ya, dikeluarkan oleh 7 orang imam. Saya kira ini merangkumi Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan keempat-empat penulis As-Sunan, dan seorang lagi, ya, Imam Ahmad, ya. Maka keseluruhannya 7 ulama hadis.
Baik, hadis yang ke-95, wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma wa anazatan fayastanji bil ma. Muttafaqun alaih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke tandas, lalu aku bersama seorang anak atau lalu aku bersama seorang yang sebaya dengan aku membawakan setimba air dan sebatang tongkat. Baginda pun bersuci dengan air itu. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang terakhir untuk kita pada malam ni, hadis yang ke-96. Wa 'an al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khudh al-idawah fantalaqa hatta tawara 'anni faqada hajatah. Muttafaqun alaih. Daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambilkan timba, iaitu baldi air, maka lalu baginda menjauh, ini pergi jauh, sehingga tidak kelihatan, sehingga aku tidak lagi melihatnya. Baginda kemudian membuang air. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, kita perhatikan hadis, beberapa hadis yang telah kita bacakan tadi, yang dimuatkan oleh Imam Ibn Hajar pada muqaddimah bab adab membuang hajat. Dan sebelum itu, apabila kita katakan adab, ya, bila kita kata adab, yang dimaksudkan dengan adab ialah sifat-sifat atau akhlak yang mulia atau akhlak yang baik, ya. Dan istilah yang digunakan dalam bab ini dikata qada' al-hajah, atau dalam terjemahan kita kata membuang hajat. Mungkin ada yang tertanya, kenapa digunakan istilah buang hajat? Untuk makluman, ya, seperti mana dalam bahasa Arab, pendekatan ini juga digunakan dalam bahasa Melayu, di mana perkataan-perkataan yang tidak manis, sedaya upaya digunakan perkataan lain untuknya, berbanding, ya, digunakan perkataan yang tidak manis itu. Ya, jadi maklum bahawa, ya, membuang hajat dia melibatkan benda-benda yang orang kata apa, kalau sekiranya disebut secara, digunakan perkataan yang berkenaan, yang tak perlu saya sebutkan di sini, maka dia akan bunyinya tidak manis. Ya, jadi tujuan dia adalah untuk apa? Memelihara, ya, pendengaran supaya orang, ya, tidak rasa jijik atau tidak rasa tidak senang dan seumpamanya dengan perkataan-perkataan yang digunakan. Dan ini juga termasuk di antara adab. Ya, ini juga termasuk dalam adab. Yang sebagai contoh, ya, contoh yang terlintas dalam fikiran saya sekarang ialah perkataan ba alif ba ya. Perkataan ini dalam konteks masyarakat kita dianggap kasar dan buruk. Maka sebaiknya jangan digunakan perkataan ba alif ba ya itu, dan diganti dengan perkataan khinzir misalnya, ya, yang lebih sopan, ya. Baik, bila disebut adab, ya, adab membuang hajat, maka dia merangkumi perkataan-perkataan serta perbuatan-perbuatan yang disyariatkan buat seorang Muslim untuk
mengikutinya. Dan di antara adab-adab tersebut ialah seperti menjauhkan diri daripada orang ramai ketika membuang hajat. Di samping berlindung atau menyembunyikan diri supaya tidak ada sesiapa yang melihat, ya, apabila kita membuang hajat. Memilih tempat yang sesuai supaya percikan air kencing itu tidak berbalik kepada kita, terkena pada badan atau pakaian. Membaca zikir apabila hendak membuang hajat. Demikian apabila demikian sesudah selesai daripadanya. Cara duduk, ya, apabila membuang hajat. Membawa persediaan untuk membersihkan diri sesudah membuang hajat, seperti air, ya, atau batu, atau pada hari ini digunakan tisu, ya, dan mengelakkan daripada menggunakan, ya, perkara-perkara yang tidak sepatutnya, yang ditegah agama, ya, antaranya tulang, ya. Juga mengelakkan diri daripada membuang hajat, ya, di tempat awam atau tempat orang duduk atau tempat orang lalu lalang, atau di bawah pokok yang berbuah, ya, atau membuang hajat dengan menghadap kiblat atau membelakanginya, dan berdiam diri ketika membuang hajat, membersihkan diri apabila setelah selesai. Maka ini adalah sebahagian daripada apa yang disebutkan sebagai adab, ya, membuang hajat, yang menunjukkan kepada kita kesempurnaan syariat Islam itu, dan bahawasanya tidaklah, ya, adanya sesuatu yang diperlukan oleh manusia, ya, melainkan ia diajarkan kepada kita, ya, ditunjukkan kepada kita oleh syariat Islam itu, ya. Baik, kita perhatikan hadis yang pertama yang kita baca tadi, hadis yang ke-93, yang menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggalkan cincinnya apabila baginda masuk ke tandas. Sebelum itu insya-Allah kita maklum, ya, berdasarkan hadis yang sabit, bahawa Rasulullah memakai cincin, yang mana baginda memakainya dengan tujuan untuk digunakan sebagai cop, ya, sebagai cara untuk baginda menandatangani, ya, surat-surat yang beliau utus kepada, ya, pembesar-pembesar negeri-negeri, ya. Jadi disebutkan bahawa dalam hadis ini bahawa baginda menanggalkan cincinnya apabila masuk ke tandas, dan sebelum itu tertera pada cincin baginda, ya, diukir pada cincin baginda yang digunakan sebagai cop tadi tu, ya, perkataan Muhammad Rasulullah, ya. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, perlu dijelaskan di sini bahawa hadis yang ke-93 ini, sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Imam Ibn Hajar, bahawa hadis ini mempunyai kecacatan. Jadi hadis ini ternyata ia dhaif, ia tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana adanya, ya, kerana terputus sanadnya, ada perawi yang tidak berjumpa antara satu sama lain, ya, dikira, maka dengan itu dikira, ya, sanadnya atau rangkaian perawinya
terputus. Maka kalau hadisnya tidak sabit, maka saya mengira tiada keperluan untuk kita berbahas lanjut tentangnya. Sekalipun secara amnya kita tidak nafikan bahawa tempat-tempat membuang hajat ditegah bagi kita untuk kita membawa benda-benda yang dimuliakan, seperti mana Al-Quran, seperti mana tulisan-tulisan ayat-ayat suci Al-Quran, atau perkataan Allah, Rasulullah, atau dan seumpamanya, hendaklah dielakkan daripada dibawa ke tempat-tempat yang kotor seperti ini, tempat-tempat tandas dan seumpamanya. Jangan dibawa ke dalam, melainkan dalam keadaan tersimpan, seperti tersimpan dalam poket dan sebagainya. Maknanya jangan dibuka dalam tandas itu. Dan kenapa? Kerana bertujuan untuk dimuliakan Al-Quran itu, dan jangan dihina dengan dibawa ke dalam tandas dan sebagainya. Jadi itu kita kata itu memang tidak dinafikan. Tetapi dalam masa yang sama, hadis yang ke-93 ini tentang perbuatan Nabi menanggalkan cincin, itu hadis yang dhaif. Mungkin ada yang bertanya, kalau hadis ini dhaif, kenapa Imam Ibn Hajar membawanya, sedangkan dia sendiri mengakui bahawa hadis ini mempunyai kecacatan? Jawapan yang dapat kita berikan ialah kerana baginda ingin menjelaskan hal itu, supaya jangan ada yang keliru menyangka hadis ini sabit daripada Nabi, sedangkan ia tidak. Maka ini antara tujuan kenapa para ulama, khususnya para ulama hadis, menukilkan hadis-hadis yang jika dikaji dan diteliti ternyata dia hadis yang dhaif dan seumpamanya. Kerana mereka ingin menjelaskan kelemahan hadis itu, atau paling tidak mereka melepaskan tanggungjawab mereka dengan mereka membawakan hadis itu beserta dengan sanadnya, supaya orang yang lain dapat mengkaji hadis tersebut dan memastikan statusnya, daripada hadis itu hilang, tidak disampaikan dan seumpamanya. Baik, hadis yang seterusnya, hadis yang ke-94, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda masuk ke tandas, masuk ke tempat baginda membuang hajat, baginda membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung, aku berlindung, yakni mendapatkan perlindungan. Aku berlindung kepadamu, mendapatkan perlindungan daripada Allah. Ya Allah, ini terjemahan Allahumma. Allahumma dia maksud dia ya Allah. Dia adalah dia perkataan dalam bentuk memanggil. Sekalipun tak nampak perkataan ya itu, kita kata ya Allah, ya itu adalah kata panggil, adat nida, kata panggil, kaedah untuk nak memanggil, sekalipun tidak kelihatan dalam perkataan Allahumma, tetapi itulah maksud dia. Allahumma maksudnya ya Allah, ya Allah maksudnya wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada syaitan lelaki dan syaitan perempuan. Ini terjemahan al-khubthi wal khaba'ith yang kita minta supaya diperbetulkan tadi. Kerana perkataan al-khubuth ada dua cara membacanya. Satu dengan baris depan di atas huruf ba, al-khubuthi. Satu lagi dengan cara baris mati di atas huruf ba itu, al-khubthi. Dan kedua-duanya membawa maksud yang sedikit berbeza. Kalau
al-khubuthi dengan baris depan maknanya keburukan. Berbanding kalau baris mati al-khubuthi, maka dia maksudnya kejahatan. Jadi mungkin kita nampaklah perbezaan antara keburukan dan kejahatan, ya, al-khubuthi wal khaba'ith. Yani sesungguhnya aku berlindung kepadamu wahai Allah daripada kejahatan. Ini kalau kita nak perbetulkanlah terjemahan tu, ya. Dalam terjemahan dikata daripada syaitan lelaki dan syaitan perempuan. Ini kita kata tak dinafikan, ada pandangan yang mengatakan sedemikian. Ada pandangan yang mengatakan al-khubuthi maknanya kejahatan. Manakala al-khaba'ith ialah golongan yang jahat. Ya, al-khaba'ith golongan yang jahat. Satu sifat, satu orangnya, ya. Al-khubuthi kejahatan itu sendiri, sifat kejahatan itu. Al-khaba'ith orangnya, atau yang dimaksudkan di sini ialah syaitan, ya. Berlindung diri, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kejahatan dan orang-orangnya, iaitu syaitan, ya. Baik. Apa yang kita dapat simpulkan daripada hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan, ya, anjuran supaya membaca doa ini sebelum membuang hajat dan bukan ketika membuang hajat, ya, sebelum, ya, membuang hajat, ya. Ini seperti mana kebiasaan dalam gaya bahasa Arab, ya. Sebagai contoh, ini dalam surah An-Nahl ayat 98 Allah kata fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Kalau terjemahan literalnya disebut, dan apabila engkau membaca Al-Quran, berlindunglah dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Yang ini bacalah a'udzubillahi minasyaitanir rajim apabila engkau membaca Al-Quran. Sedangkan bukan itu maksudnya. Maksudnya bukan apabila engkau membaca Al-Quran. Sebaliknya apabila engkau hendak membaca Al-Quran. Maka demikian juga dalam hadis ini, bahawasanya Rasulullah SAW apabila masuk ke tandas, ya, baginda membaca, bukan apabila baginda membuang hajat, tetapi sebelum, ya, baginda membuang hajat, ya, baginda membaca doa tersebut. Dan doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, yang sebaiknya kita hafal dan kita amalkan, ya, ialah doa meminta perlindungan. Doa meminta perlindungan buat seorang Muslim itu untuk keselamatan dirinya daripada gangguan syaitan yang senantiasa mahu mengganggu manusia dan senantiasa ingin mengotorkan manusia. Ya, kita mendatangi tandas, itu tempat yang kotor, ya, secara amnya lah, ya, tempat yang kotor, tempat membuang hajat. Jadi kita meminta perlindungan Allah daripada gangguan syaitan serta, ya, perbuatannya mengotorkan kita, ya. Secara tidak langsung juga, tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa, ya, tempat-tempat yang kotor atau tempat-tempat membuang najis merupakan tempat di mana syaitan bertendang, tempat di mana dia duduk, ya, dan tinggal di situ, ya. Maka hadis ini atau doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ini, ya, mengajar kita cara kita meminta perlindungan Allah, ya, daripada syaitan dan juga
gangguan serta kejahatannya. Ya. Hadis ini juga menjelaskan kewajipan memelihara diri daripada najis. Ya. Memelihara diri daripada najis. Mengenangkan najis merupakan di antara sebab ditimpakan azab kubur ke atas si mati. Seperti mana dalam sebuah hadis Nabi SAW menceritakan bagaimana seorang itu sedang diazab kerana dia tidak memelihara dirinya daripada air kencingnya. Ya, sama ada dia tidak membersihkan dirinya atau dia cuai ketika membuang hajatnya. Ya. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita keutamaan doa ini dibaca apabila kita pergi ke tandas, apabila kita hendak membuang hajat. Maka ini adalah doa ini adalah khas untuk dibaca apabila kita hendak membuang hajat. Dan doa ini dibaca tak kira sama ada kita membuang hajat di tempat tinggal kita atau di tempat terbuka, seperti mana di kawasan hutan atau kawasan padang pasir dan sebagainya, tetap dianjurkan untuk kita membaca doa ini. Baik. Seterusnya kita lihat hadis yang ke-95 juga daripada riwayat Anas bin Malik, dan sebelum itu Anas bin Malik merupakan khadam pembantu peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang baginda tinggal di Madinah selama 10 tahun. Jadi dia menjelaskan di sini bagaimana bentuk dia berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke tandas, lalu aku bersama seorang yang sebaya dengan aku membawakan setimba air, maknanya sebaldi air dan sebatang tongkat. Baginda pun bersuci dengan air tersebut. Disebutkan dalam hadis ini, Anas mengatakan fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi, maka aku dan seorang ghulam. Anas menggunakan perkataan ghulam, maka aku dan seorang ghulam yang sebaya dengan aku. Seorang ghulam sebaya dengan aku. Apa artinya ghulam? Kadang-kadang perkataan ghulam ni mungkin kadang-kadang kita dengar untuk nama orang pun ada juga. Tapi apa maksud ghulam? Dari segi dari segi makna dalam bahasa Arab ialah anak kecil dari semenjak dia lahir sehingga sebelum dia baligh. Maka itu dikategorikan sebagai ghulam. Anak kecil disebut ghulam buat anak kecil daripada dia lahir sehingga saat sebelum dia baligh. Itu dikatakan ghulam. Jadi kita boleh mengandaikan secara pastinya bahawa Anas bin Malik dia menyebutkan hadis ini ketika mana umur dia kurang 15 tahun. Kenapa kita kata kurang 15 tahun? Kerana 15 tahun adalah umur maksimum baligh. Itu adalah umur yang terakhir sebelum seorang anak itu baligh. Kalau dia dah melepasi umur 15 tahun, dia sudah pasti baligh. Tak mungkin lebih daripada itu. Ini seperti mana yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi Anas bin Malik dia berkhidmat kepada Rasulullah ketika mana dia masih lagi muda, masih kanak-kanak kita kata.
ya, masih lagi kanak-kanak. Ya, subhanallah. Bagaimana ya dia tumbuh membesar ketika mana dia masih kecil lagi, masih di kanak-kanak lagi, dia dapat berkhidmat ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tak heranlah ya bagaimana Anas bin Malik, ini antara kelebihan dan keutamaan beliau dapat meriwayatkan kepada kita hadis-hadis ya seperti ini, benda-benda yang melibatkan perkara-perkara orang kata apa, private, ya, benda-benda peribadi yang bersifat peribadi buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fayastanji bil ma, ya, Anas bin Malik di akhir hadis yang ke-95 ni dikata fayastanji bil ma, maka beliau pun, kita dalam terjemahan kita kata bersuci. Mungkin kalau nak digunakan perkataan asalnya, maka baginda, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda pun beristinja dengannya. Ini merujuk kepada dua cara untuk seorang itu membersihkan dirinya sesudah membuang hajat. Salah satu dengan istinja, dengan cara istinja, dan satu cara lagi dengan apa? Dengan istijmar. Istinja dan istijmar. Istinja yakni membersihkan kemaluan dengan air, itu istinja, ya. Dan Anas bin Malik secara jelas menyatakan di sini, baginda pun beristinja dengan air, dan istinja memang dengan air lah, ya. Berbeza dengan istijmar. Istijmar iaitu menggunakan batu dan hal-hal yang seumpamanya, termasuklah tisu. Kalau tisu diistilahkan sebagai istijmar, ya. Jadi itu dia, baginda pun beristinja dengan air. Apa yang dapat kita simpulkan daripada hadis yang ke-95 ini? Hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana Anas bin Malik Al-Ansari, maknanya dia daripada kalangan penduduk asal Madinah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberi kesempatan kepadanya untuk dapat berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sepanjang 10 tahun Nabi tinggal di Madinah, ya, sebelum baginda meninggal, ya. Baik. Juga disebutkan dalam hadis ini kadang-kadang ini masalah dalam terjemahan, ya. Ini masalah dalam terjemahan di mana sering sahaja dalam perkataan-perkataan yang digunakan dalam terjemahan dia tidak dapat menggambarkan maksud yang ada daripada perkataan asal. Maka ini sedikit sebanyak menyebabkan adanya maksud-maksud yang tertinggal atau yang tidak dapat digambarkan dalam perkataan yang digunakan dalam terjemahan. Maka dalam hal ini Anas bin Malik di awal hadis 95 dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Digunakan perkataan khala. Dalam terjemahan kita kata tadi Rasulullah masuk ke tandas. Kita menggunakan perkataan tandas. Sedangkan kalau kita, ini masalah. Kadang-kadang bila kita sebut tandas, sedikit sebanyak mungkin ada yang terbayang, ya, dalam kotak fikiran dia, tandas yang difahamlah, ya. Barangkali yang difahami dengan perkataan tandas itu iaitu, ya, ruang yang tertutup dengan dinding, dengan ada pintu dan seumpamanya. Itulah tandas yang kita faham pada hari ini. Tetapi kalau kalau kita kembali kepada perkataan asalnya dalam bahasa Arab, dalam perkataan yang digunakan oleh Anas, di mana dia kata khala, ya, khala pada asal perkataannya maksudnya
tempat tidak ada orang. Tempat tempat tidak ada orang. Ya. Itu dikata khala. Maknanya pergi tempat yang jauh. Tempat yang jauh daripada tempat orang ramai. Maka dari satu sudut dia menjelaskan bagaimana Nabi membuang hajat dengan Nabi pergi ke tempat yang jauh di mana tidak ada orang, supaya tidak ada orang di sekeliling dan supaya tidak ada sesiapa yang dapat melihat. Kalau tak ada orang, tak adalah orang dapat melihat. Ya. Kalau pergi jauh tapi orang dapat nampak, maka tak adalah namanya tempat tak ada orang. Ya, kalau orang boleh walaupun dari jarak dekat tak ada orang, tapi kalau dari jauh orang boleh nampak, itu tak adalah nama dia tempat tak ada orang. Ya. Jadi ini yang dapat kita faham daripada perkataan khala yang sedikit sebanyak tercicir dalam perkataan tandas yang kita gunakan dalam terjemahan. Ya. Maka Nabi SAW apabila dia nak buang hajat, Nabi pergi ke tempat yang jauh. Kalau di Madinah, ya, Nabi keluar, ya, keluar dari rumah. Ini keadaan pada waktu itu di mana tidak ada tandas di rumah. Tidak ada tandas yang kita faham pada hari ini di dalam rumah pada zaman Rasulullah SAW, kerana sistem pembentungan itu sendiri belum lagi wujud. Ya, maka kalau waktu itu dia orang nak buang hajat macam mana? Mereka akan keluar ke kawasan padang pasir. Ini keluar daripada kawasan penempatan. Ya. Pergi ke kawasan padang pasir, di kawasan ruang terbuka begitu, tetapi pada tempat yang rendah. Ya, jangan dipilih tempat tinggi yang orang boleh nampak. Dipilih tempat yang rendah dan dibuang hajat di situ. Ya, maknanya jauh daripada pandangan orang, ya, jauh daripada tempat orang ramai ada. Ya, lelaki dan perempuan. Adapun perempuan secara khasnya mereka akan memilih waktu malam, kerana maklum bahawa wanita dia lebih sensitif dalam perkara-perkara ini. Ya, ini melibatkan aib, ya, maruah dan sebagainya. Mereka akan memilih waktu malam pada zaman dahulu untuk membuang hajat, ya, supaya lagi, ya, tidak dilihat orang apabila mereka buang hajat itu. Ya. Baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita antara lain tentang dibolehkan untuk membuang hajat atau membersihkan diri sesudah membuang hajat dengan hanya menggunakan air. Ini memadai kalau hanya digunakan air. Ya, berdasarkan ya, testimoni, kenyataan daripada Anas bin Malik, ya, dalam hadis ini. Ya. Sekalipun dalam masa yang sama ada yang berpandangan bahawa dalam membuang hajat sebaiknya dihimpunkan antara kedua-dua istinja dan istijmar. Digunakan kedua-duanya, ini afdalnya. Ya, ada yang berpandangan sedemikian. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan bahawa ini adalah kata sepakat antara salaf dan khalaf, bahawa afdalnya dihimpunkan antara istinja dan istijmar, kerana masing-masing pada istinja dan istijmar ada keunikan dan kelebihan masing-masing yang tidak ada pada lawannya. Istinja, iaitu digunakan air, dia ada kelebihan dia, dan istijmar dia ada kelebihan dia yang tersendiri juga. Ya. Tetapi seperti yang kita kata tadi, jika digunakan istinja, maka itu sudah memadai. Seperti mana jika digunakan istijmar sahaja pun memadai. Ini penting tuan-tuan dan puan-puan.
Kita kena ambil maklum perkara ini, bahawa dalam bab membersihkan diri daripada membuang hajat, boleh sahaja digunakan sama ada istinja atau istijmar, sekalipun seperti yang disebut oleh Imam Nawawi, afdalnya dihimpunkan antara kedua-duanya, istinja dan istijmar. Kalau hari ini kita gunakan tisu, towel dan sebagainya lah, ya. Itu ya keadaan pada hari ini. Dan itu termasuk dalam erti istijmar. Tetapi berkenaan istijmar secara khasnya, perlu ditegaskan bahawa jika seseorang itu memilih untuk membersihkan dirinya dengan cara istijmar semata-mata, itu sudah memadai. Seperti yang kita lihat di negara-negara sejuk lah secara khasnya, di negara-negara barat, di mana mereka menggunakan tisu. Ya, mungkin ada yang terkejut, ya, kalau dia pergi ke tandas awam dan seumpamanya, lalu mendapati tidak ada paip air dalam tandas tu. Yang ada hanya tisu bulat tu. Mungkin ada yang rasa heran. Tetapi inilah ya keadaan di setengah tempat. Ya. Ya, mungkin ada yang bertanya kenapa jadi begitu. Antara jawapannya ialah kerana keadaan sejuk di setengah negara yang menyukarkan mereka untuk menggunakan air. Ini antara jawapan yang boleh kita berilah. Dan mungkin sampai ke tahap mereka dah biasa dengan tisu, menggunakan tisu semata-mata untuk buang air besar dan buang air kecil. Mereka dah biasa dengan menggunakan tisu. Dan jadi perlu ditegaskan bahawa itu memadai, itu sudah memadai, ya. Maknanya tak salah, ya. Jauh sekali dia katakan ia tak bersih, tak sah dan sebagainya, ya. Baik. Dan boleh disebutkan di sini, ya, boleh disebutkan di sini, saya kira ada faedah di sini. Kita kalau di negara kita dah biasa gunakan istinja. Kita dah biasa gunakan air apabila nak bersihkan diri daripada membuang hajat. Tetapi sedar atau tidak, sebahagian ulama menghukum makruh perbuatan seseorang itu beristinja semata-mata. Ada yang berhukum makruh, ya, perbuatan seorang itu menggunakan istinja semata-mata. Yang ini kalau digunakan air saja untuk nak bersihkan diri daripada membuang hajat. Ada sebahagian menghukumnya makruh. Kenapa? Kerana mereka mengatakan jika digunakan air, maka keadaan akan membuatkan orang itu terpaksa menyentuh najis itu. Jadi kalau digunakan air, keadaan akan memaksa orang itu menyentuh najis itu untuk membersihkan dirinya. Tetapi walau bagaimanapun pandangan ini, ya, pandangan yang tidak tepat, ya. Dan jawapannya lah seperti manalah hadis yang ke-95 yang sedang kita bahaskan sekarang inilah. Kerana Nabi sendiri telah berbuat demikian. Nabi hanya menggunakan air, ya. Ada keadaan ketika Nabi hanya menggunakan air apabila setelah selesai membuang hajat, ya. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah menjelaskan bahawa sebetulnya dibolehkan untuk seseorang itu menyentuh najis, ya, apabila dia membuang hajat, jika ada keperluan. Maka tidak ada masalah, ya, untuk seorang itu menyentuh najis, ya, ketika dia buang air besar atau buang air kecil, jika ada keperluan, ya. Baik, kita lihat hadis yang terakhir untuk kuliah kita pada malam ni, hadis yang ke-96. Hadis daripada Al-Mughirah bin Syu'bah yang meriwayatkan Rasulullah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah timba, kemudian, ya, baginda membawa timba air itu pergi menjauh daripada Al-Mughirah sehingga Al-Mughirah tidak lagi dapat melihat baginda,
dan di situ baginda membuang hajatnya. Maka dapat diambil faedah, dapat diambil kesimpulan daripada hadis yang ke-96 ini tentang anjuran untuk menjauhkan diri apabila hendak membuang hajat. Maknanya jangan membuang hajat di tempat dekat dengan orang, ya, kerana antaranya ini akan menyebabkan orang boleh nampak atau orang boleh mencium bau yang busuk atau orang boleh mendengar, ya, sedangkan ini semua melibatkan benda-benda yang aib, ya. Jadi dituntut supaya memilih tempat yang jauh, ya, kerana perkara-perkara tersebut, dan dalam masa yang sama diwajibkan untuk menjaga aurat. Menjaga aurat, jangan didedahkan aurat apabila membuang hajat sehingga orang boleh nampak aurat kita. Dan ini perkara ini kita kena ambil perhatian, khususnya di tandas-tandas awam. Apabila diwujudkan, kalau di negara kita pun duka citanya, ya, kita terlalu mengikut cara adat budaya barat. Antaranya dengan diwujudkan tempat membuang air kencing secara berdiri, terbuka di sebelah sinki itu, ya. Maknanya seorang tu, saya ingat di tandas perempuan tidak ada macam tu. Dia di tandas lelaki saja. Ini tandas-tandas awam lah, ya. Di tandas lelaki ada, di mana seorang itu dia berdiri dan hanya dibatasi dengan satu papan yang nipis sahaja, ya, pendek sahaja, apabila dia membuang air kencing. Sedangkan orang boleh nampak dia berdiri dan, ya, barangkali sambil dia buang air kencing, dia boleh borak-borak dengan orang di sebelah dan sebagainya. Sedangkan keadaan yang sebegitu boleh mendedahkan aurat dan sebagainya. Jadi seorang Muslim ditegah daripada memilih tempat-tempat yang seperti itu untuk membuang air kecilnya. Sebaliknya hendaklah dia memilih, ya, ruang-ruang yang tertutup yang disediakan, ya, seperti mana tempat-tempat untuk nak membuang air besar. Jadi ini benda ni penting, ya. Jangan kerana kita malas atau kerana kita tergesa-gesa, apatah lagi kalau kita terikut-ikut dengan budaya barat, lalu kita, ya, membuang hajat di tempat-tempat yang macam tu, tempat-tempat terbuka macam tu, dalam tandas awam itulah, ya. Itu satu yang tercela, ya, yang sepatutnya dielakkan. Baik, juga daripada hadis ini dapat kita lihat bagaimana dianjurkan untuk seseorang itu membawa peralatan yang diperlukan untuk dia membersihkan dirinya. Maka dalam hadis 56 ni Nabi meminta supaya dibawakan baldi air untuk Nabi gunakan untuk Nabi beristinja dengannya. Jadi, ya, pada hari ini kita kena pastikanlah kita ada benda alatan yang diperlukan, ya, alatan yang berkaitan kalau nak guna air atau nak guna tisu dan seumpamanya, ya. Pastikan benda itu ada terlebih dahulu sebelum kita membuang hajat kita. Jangan, ya, bila kita dah buang hajat baru kita sedar, ya, air tak ada atau tisu tak ada dan seumpamanya. Ini jelas, ia akan menimbulkan kesukaran bagi kita dan barangkali dia akan menyebabkan badan atau pakaian kita terkena najis, ya. Baik, saya kira sampai di situ sahaja untuk kita pada malam ini. Jadi alhamdulillah dapat kita bahaskan, ya, hadis yang ke-93, 94, 95 dan juga 96, ya, hadis-hadis, sebahagian daripada hadis-hadis yang menjelaskan tentang
adab-adab ketika membuang hajat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, soalan kuis untuk kita pada malam ini. Mana soalan kuisnya? Baik, soalan kuis untuk malam ni, keadaan tidur bagaimana yang membatalkan wudu? Ya, keadaan tidur bagaimana yang membatalkan wudu, ini antara tajuk yang kita bahaskan dalam kuliah semalam. Ya. Keadaan tidur bagaimana yang membatalkan wudu? Tidur mengiring, tidur ayam, tidur nyenyak, atau tidur terlentang. Mungkin kalau siapa yang tak mengikuti kuliah semalam mungkin akan kelirulah ya dengan pilihan-pilihan yang diberikan. Jawapannya tidur nyenyak lah. Ya, tidur nyenyak lah yang membatalkan wudu. Ya, barakallahu fiik, saudara Abu Maisarah. Ya, jawapannya adalah tidur nyenyak. Betul lah tu. Ya, kerana ada pun tidur yang tidak nyenyak atau tidur ayam, maka alhamdulillah ya, rata-rata dapat menjawab dengan betul. Maka saya ucapkan tahniah lah ya kepada semua yang jawab dengan betul ya. Baik, sebelum kita mengakhiri kuliah, tuan-tuan dan puan-puan, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertama, pertanyaan daripada saudara Zulkifli Wahab. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz, benarkah apabila kita buang hajat, kita tidak boleh bercakap kalau ada orang di luar bertanya, contoh ada orang di dalam atau tidak, dan seumpamanya? Ya, soalan yang bagus. Ya. Hakikatnya adanya hadis yang menyebutkan, yang mencela bagaimana dua orang pergi membuang hajat dalam keadaan mereka masing-masing berbual-bual antara mereka dan masing-masing dapat melihat aurat saudaranya itu. Adanya hadis yang mencela hal tersebut. Maka sekali pandang ya, seolah-olah hadis itu mencela perbuatan berbual-bual ketika membuang hajat. Kerana itu ada yang mengatakan sedemikian. Dalam masa yang sama, kalau kita perhatikan hadis tersebut ya, hakikatnya hadis itu menyatakan dua perkara. Bagaimana dua orang itu berbual-bual antara mereka dalam keadaan masing-masing dapat melihat aurat saudaranya. Jadi kita boleh simpulkan kalau keadaan begitu, ia tercela. Kerana jelas perbuatan melihat aurat orang lain itu haram. Ya. Termasuklah ketika membuang hajat, itu hukumnya haram. Tetapi bagaimana dengan berbual-bual itu sendiri? Kita tak nafikan bahawa itu sebaiknya dielakkan. Ya. Itu sebaiknya dielakkan sebagai jalan untuk berhati-hati. Ya. Tetapi kalau ada yang bertanya, ada atau tidak nas yang secara spesifik melarang perbuatan bercakap ketika membuang hajat? Jawapannya tidak ada. Jawapannya tidak ada. Adapun hadis yang kita sebutkan tadi, dia menyebutkan dua perkara. Celaan dua orang yang berbual-bual dalam keadaan masing-masing dapat melihat aurat saudaranya. Itu dicela. Tetapi bagaimana kalau bercakap itu sendiri tanpa memperlihatkan aurat? Adakah itu turut ditegah? Ya. Hakikatnya tidak ada nas yang melarangnya secara spesifik, dan kita sebut tadi sebaiknya dielakkan. Dalam masa yang sama,
kembali kepada pertanyaan yang seperti yang diajukan oleh saudara Zulkifli Wahab ni, kalau ada orang ketuk ditanya, boleh tak kita jawab? Saya kira kita boleh mengatakan boleh menjawab, ya, kerana ada keperluan di situ, ya. Bukanlah kita berbual-bual, ya. Sebaliknya ada keperluan untuk kita menjawab, untuk memaklumkan orang yang bertanya tadi. Kita dalam tandas awam misalnya, atau tandas di rumah dan sebagainya, ada orang ketuk pintu, tanya ada orang dalam atau tidak. Kalau kita memilih untuk berdiam, ya, kalau kita memilih untuk berdiam, ada sahaja kemungkinan orang itu akan terus mengetuk pintu, dan silat hari bulan dia terjah masuk dan seumpamanya. Jadi, ya, dapat kita simpulkan bahawa jika ada keperluan maka tidak ada masalah, ya. Wallahu alam. Baik, seterusnya pertanyaan daripada saudara Taufik Hanafi. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin bertanya, apakah memakai penutup kepala ketika membuang hajat itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sunnah Abu Bakar Siddiq? Adakah membaca doa ketika buang hajat itu perlu dilafazkan dengan jahar atau secara sir? Ya. Pertanyaan yang bagus daripada saudara Taufik Hanafi. Untuk pertanyaan pertama, adakah dianjurkan atau tidak kita memakai penutup kepala ketika membuang hajat? Tidak dinafikan ada yang mengatakan sedemikian. Mungkin kalau ada yang siapa yang tak pernah dengar, mungkin ini kali pertama lah dia dengar. Memang ada pandangan menganjurkan supaya menutup kepala ketika membuang hajat, sama ada dengan serban, dengan kopiah, ya. Jadi jangan terkejut kalau satu hari nanti kita tengok ada orang masuk tandas, dia tutup kepala dia dengan plastik. Saya ingat saya pernah nampak ada orang buat macam tu. Mungkin daripada orang luar kot, ya. Kadang-kadang orang India, dari negara India, Pakistan dan seumpamanya lah, ya. Jadi kita jangan terkejut lah, ya, kerana ada yang mengatakan, ada pandangan, ya, dalam kalangan ulama fiqh, ya, ulama mazhab, mengatakan sedemikian. Walau bagaimanapun kita, ya, secara tegas mengatakan bahawa tidak ada hadis sahih sama sekali yang memerintahkan sedemikian ataupun menganjurkan sedemikian, ya. Maka kesudahannya dalam bab ini, ya, tidak ada anjuran sama sekali untuk kita memakai penutup kepala, tak kira dalam apa juga bentuk, ya, ketika membuang hajat. Bahkan sampai ke tahap, ya, ini sebagai tambahan faedah je lah, sampai ke tahap ada yang mengatakan kalau engkau tidak mempunyai penutup kepala dan kau tidak mendapati apa-apa untuk tutup kepala, maka hendaklah engkau meletakkan tangan engkau di atas kepala. Jadi sambil dia buang hajat tu, dia letak tangan atas kepala. Ada pandangan yang kata macam tu. Jelas ini semua pandangan-pandangan yang tidak berasas, ya, sama sekali, ya, dalam as-sunnah, ya. Adapun ketika membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, adakah dibaca secara jahar atau sir, ya? Jahar maknanya dibaca secara kuat, sir dibaca secara perlahan. Maka kita kata dibaca secara perlahan, seperti mana ketetapan dalam membaca doa secara amnya dan zikir secara amnya, dibaca secara perlahan, ya. Kerana perbuatan membaca secara jahar, antara tujuan dia lah untuk diperdengarkan kepada orang lain. Sedangkan kalau kita nak baca doa atau kita sedang berzikir, kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa arti munajat? Sedar tak sedar, munajat maknanya berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah hakikatnya, bahawa Allah Maha mendengar sebagaimana Allah Maha melihat. Tidak ada keperluan untuk kita mengangkat atau menjaharkan suara kita, ya. Jadi cukup dibaca secara sir. Dalam masa yang sama perlu dibaca, ya, maknanya bukan dibaca dalam hati. Itu tidak dikatakan membaca, ya.
itu disebut dalam hati dan sebagainya lah. Tapi bila kata baca, maknanya perlu dilafazkan dengan suara dan huruf, ya. Baik, seterusnya pertanyaan daripada saudara Izzat Rusli. Dia kata, apa hukumnya buang air secara berdiri? Soalan yang kedua, apa hukumnya jika sengaja buka bacaan Al-Quran atau kuliah agama dengan volume kuat pada telefon untuk didengari, tetapi meletakkan telefon tersebut jauh dari pintu tandas? Situasi berlaku semasa mandi atau buang hajat di dalam rumah. Tentang soalan yang pertama, apa hukumnya buang air secara berdiri, tidak dinafikan adanya pandangan yang menegah, tetapi kita kata sebetulnya asalkan seseorang itu dapat menjaga dirinya daripada percikan air kencing itu, maka tidak ada masalah, ya. Maka tidak ada masalah, ya. Kerana tegahan itu bersifat li ghairih. Tegahan kencing berdiri itu bukan kerana berdiri itu sendiri, tetapi kerana sebab yang lain, iaitu kekhawatiran terkena percikan air kencing itu. Kerana itu dia tegah. Maka sekiranya kekhawatiran itu tidak ada, di mana seorang itu dapat memelihara dirinya daripada percikan, maka tegahan itu sendiri akan terangkat. Maka tidak ada masalah, ya, untuk seorang itu memilih untuk kencing berdiri jika keadaan keadaan terpelihara, ya, jika dia dapat menjaga daripada percikan air kencing itu, ya. Adapun soalan yang kedua, sengaja buka bacaan Al-Quran atau kuliah agama untuk didengari, maknanya dia dengar sambil dia dengar dalam tandas. Saya kira soalan ni agak muskil, ya, kerana secara dasarnya kita ditegah daripada membaca Al-Quran ataupun berdoa atau berzikir ketika dalam tandas, kerana itu tempat kotor, ya, tempat yang tidak sesuai, dan itu, ya, tak sesuai lah ketika mana kita sedang membuang hajat dan seumpamanya. Tetapi tentang soalan ini secara khasnya mungkin ada baiknya saya minta supaya ditangguhkan, ya, jika ada pandangan fatwa yang menjelaskan. Ya, soalan dia agak orang kata apa, agak muskil, ya. Baik, seterusnya pertanyaan daripada saudari Siti Nur Abdullah Lim. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan yang pertama, kisah dari hadis tentang wanita pelacur yang memberi minum kepada anjing yang sangat kehausan. Apa yang saya faham tentang hadis ini adalah akhlak wanita ini sangat baik kepada haiwan. Tetapi bukankah syarat untuk masuk syurga adalah dengan didahulukan dengan menjaga akhlak kepada Allah, iaitu dengan mentauhidkan Allah terlebih dahulu? Ya, barakallahu fiik. Soalan yang bagus, ya, daripada saudari Siti Nur Abdullah. Jangan sekali-kali keliru menyangka bahawa hadis tentang wanita pelacur yang memberi minum kepada anjing yang sangat kehausan, dia masuk atas dasar perbuatannya itu semata-mata. Jangan kita sangka begitu, jangan kita faham begitu. Dengan erti kata dia masuk atas dasar dia beri minum kepada anjing yang sangat kehausan itu, sedangkan dia pelacur. Bahkan kita tambahkan lagi kesimpulan kita dengan kita mengandaikan bahawa dia menyekutukan Allah, dia orang kafir. Jangan sekali-kali kita membuat kesimpulan yang sedemikian, ya, kerana apa yang pastinya Allah mengharamkan syurga bagi orang musyrikin dan orang kafir.
Tak kira apa juga keadaan mereka, jika mereka kufur atau syirik, Allah mengharamkan syurga atas mereka. Tak kira walau macam mana sekalipun orang itu, daripada sebaik-baiknya kepada seburuk-buruknya, sebaik-baiknya daripada suka membantu orang, ya, dan sebagainya, suka bersedekah dan sebagainya, jika dia buat syirik dan kufur, Allah haramkan syurga atas mereka semua. Maka maksud di sini berkenaan hadis yang menyatakan tentang bagaimana wanita pelacur yang memberi minum kepada anjing yang sangat dahaga, kesudahannya Allah memasukkan dia ke dalam syurga. Yakinlah bahawa wanita itu dia mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yani walaupun dia pelacur, tetapi yang pastinya dia muwahhid, bukan musyrik. Maknanya dia muslimah, dia bukan kafir. Kerana orang kafir dia tak akan masuk syurga seperti yang kita sebutkan tadi. Hanya sahaja perbuatannya melacurkan diri itu akhirnya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ampunkan. Dan hal ini bersesuaian sama sekali, yakni harmoni dengan firman Allah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengampunkan dosa berbuat syirik terhadapnya. Allah tak akan ampunkan perbuatan syirik sekiranya orang itu tidak bertaubat. Tetapi perhatikan ayat yang berikutnya. Allah kata, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dan Allah boleh ampunkan dosa selainnya, selain daripada syirik dan kufur itu, buat sesiapa yang dikehendaki. Jadi persoalan di sini, adakah perbuatan melacur termasuk dalam dosa-dosa selain daripada syirik dan kufur yang boleh Allah ampunkan walaupun orangnya tidak bertaubat daripadanya? Jawapannya, ya. Mengapa tidak? Kerana Allah dah kata Allah boleh ampunkan apa juga dosa selain daripada dosa syirik dan kufur. Dan melacur, perbuatan melacur dan sebagainya, ia termasuk di antara dosa-dosa yang tidak sampai ke tahap syirik dan kufur. Adakah semua pelacur musyrik? Adakah semua pelacur kafir? Ini kesimpulan yang salah. Itu kalau kita buat simpulan macam tu, ini fahaman khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, jadi tidak ada kekeliruan sama sekali, insya-Allah. Tidak ada percanggahan sama sekali dalam hal ini. Jika kita faham bahawa antara syarat utama seorang itu dimasukkan ke dalam syurga ialah bebas daripada perbuatan syirik dan kufur. Jadi apabila hadis mengatakan pelacur ni dimasukkan ke dalam syurga, yakinlah bahawa kerana dia seorang muwahhid, maknanya dia seorang muslimah, walaupun dalam masa yang sama dia terjebak dalam perbuatan pelacuran, ya, tetapi dia adalah dosa besar, tetapi tidaklah sampai ke tahap syirik dan kufur. Ya, insya-Allah jelas, insya-Allah. Baik, seterusnya pertanyaan daripada saudara Abu Maisarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratuh. Mudahan Al-Fadhil Ustaz sentiasa berada dalam keselamatan dan rahmat Allah sehingga ke akhirat. Wa iyyakum. Saya sering membawa Al-Quran kecil dalam poket, dan kadang-kadang saya terlupa masuk tandas terbawa Al-Quran tersebut dalam poket yang sudah pastinya tertutup. Minta sedikit ulasan Ustaz kerana tadi Al-Fadhil Ustaz kata tidak mengapa. Ya, seperti mana yang dijelaskan oleh para ulama, jika kita dapat tinggalkan Al-Quran itu di luar, ya, maka itu afdalnya, ya, bebas daripada apa juga syubhat. Ya, kalau kita dapat tinggalkan Al-Quran itu di luar, maka itu sebaiknya, jadi tak timbul isu. Tetapi andainya kita khawatir kalau kita tinggalkan di luar akan diambil orang, ya, dan sebagainya, atau kita terbawa dalam poket kita dan kita lupa, ya,
maka insya-Allah tidak ada masalah. Insya-Allah tidak ada masalah, kerana sama sekali niat kita bukan untuk nak menghinanya, ya. Apatah lagi kita sudah menyimpannya, ya, kita sudah menyematnya secara baik dalam poket kita, maka tidak ada, insya-Allah tidak ada insya-Allah tidak ada masalah, ya, kerana tidak ada timbul sebarang bentuk penghinaan terhadap mushaf Al-Quran itu, ya. Dan saya kira ini juga antara yang difatwakan oleh para ulama besar kita, ya. Baik, sekali lagi ada pertanyaan daripada saudari Siti Nur Abdullah Lim. Dia kata, soalan yang kedua, saya minta maaf kalau tidak mampu faham tentang kehidupan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka pada zaman itu tidak membuang hajat dalam tong najis yang biasa digunakan oleh budaya orang Cina dan mencuci najis itu? Setelah itu tong najis boleh diambil keluar untuk dibawa ke tempat yang sesuai. Ini adalah kerana bagi para wanita adalah sangat rutin untuk buang hajat di tempat terbuka dan juga terpaksa tunggu waktu malam. Ya, jangan lupa kita sedang bercerita tentang keadaan pada 1400 tahun yang lepas. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut tadi, ini zaman pada 1400 tahun yang lepas. Ini satu zaman yang sangat lama dahulu. Dan saya tak pasti tentang, ya, keadaan masyarakat Cina pada waktu itu, sama ada, ya, mereka ada sistem pembuntungan yang baik atau tidak, ya, 1400 tahun yang lepas. Tetapi yang pasti itulah keadaan, ya, masyarakat Arab pada waktu itu 1400 tahun yang lepas, ya. Jangan lupa, ya, negeri seperti Mekah, Madinah, ini negeri terletak di tengah padang pasir, ya, negeri di tengah padang pasir yang dikelilingi padang pasir. Seperti kalau mana-mana jemaah haji atau umrah kalau pergi ke Mekah, Madinah, mereka mungkin dapatlah merasakan hal itu, ya. Seperti mana perjalanan antara Mekah dan Madinah, atau perjalanan antara Jeddah dengan Mekah. Kalau sesiapa yang pergi ke hari ini, apa yang kita nampak, ya, sepanjang perjalanan itu semua padang pasir. Jadi ketahuilah bahawa itulah keadaan. Di sini soalan cupu mas lah. Ada atau tidak sungai? Ada atau tidak sungai yang mengalir di Mekah atau di Madinah? Jawapannya tak ada. Tak ada sungai. Ada laluan, apa orang kata, bila hujan tu, bila ada hujan, ada air laluan-laluan untuk air hujan. Itu ada. Tetapi kalau sepanjang tahun dia dalam keadaan kering, ya. Maknanya tidak ada sungai pun di Mekah dan Madinah ni. Dan keadaan waktu itu sangat orang kata sangat simple. Ya, tidak ada kemajuan canggih seperti yang kita lihat berlaku setelah itu. Jadi waktu itu mereka hidup dalam keadaan yang sangat simple, ya. Jadi termasuk dalam bab, ya, tempat nak buang hajat, ya, mereka ni mereka akan pergi ke kawasan luar penempatan, ya, kerana kalau dibuang hajat dalam rumah, apa akan jadi? Dengan tak adanya sistem pembuntungan dan tak adanya air pipe dan tak adanya air secara banyak, ya, air yang ada hanya, ya, cukup-cukup, ya. Sebab tu kalau kita lihat dalam ketika antara faedah tambahan lah, ya, apabila Nabi mengambil wudu, seperti mana apabila Nabi mandi wajib, berapa jumlah air yang Nabi gunakan, ya. Disebut bahawa Nabi berwuduk dengan air secupak. Ini jumlah air wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan mandi? Dengan satu sa'. Ini satu mud secupak. Nabi mandi dengan satu sa', iaitu secupak ni kita kali 4. Maknanya 4 kali tadah. Itulah jumlah air yang digunakan oleh Nabi untuk mandi wajib. Maksud di sini betapa mereka sangat sedikit dalam menggunakan air. Antaranya ialah kerana keadaan pada waktu itu, di samping
tuntutan untuk mengelak daripada pembaziran, ya. Jadi itu keadaan pada waktu itu. Kalau dia nak buang hajat dalam rumah, memang itu akan menjadi, ya, akan menyebabkan satu gangguan buat ahli rumah dan barangkali jiran dan sebagainya. Jadi sedangkan Islam sangat jauh daripada, ya, nak mengganggu orang, nak mengotor, menimbulkan kekotoran, ya, di dalam rumah dan sebagainya, ya. Jadi kerana itu mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Kemudian mereka nak tunggu sampai waktu malam. Ya, jangan lupa mereka ni orang-orang yang, orang kata orang yang sihat-sihat, ya, bukan jenis yang kita pada hari ni lah. Hari ni kita ni sakit perut, kita pergi ke tandas tak tentu hala dan sebagainya. Tapi keadaan pada waktu itu, ya, berbezalah, ya. Mereka pun makan tak banyak, ya. Makan minum mereka berpada, ya, makan makanan yang sihat-sihat, ya, tidak seperti pada hari ni, ya. Hari ni macam-macam penyakit dan sebagainya. Baik, soalan yang terakhir untuk kita pada malam ni daripada saudara Abu Sofia. Apa batasan aurat orang tua terhadap anak kandung? Ini batasan aurat antara anak beranak lah kiranya, ya, antara ibu bapa dengan anak, ya. Jawapannya, kita ada batasan aurat. Kalau aurat lelaki daripada pusat ke lutut, ya, ini antara ini aurat bagi lelaki secara amnya. Adapun aurat perempuan di dalam rumah bersama dengan mahramnya ialah apa yang terlihat atau apa yang terzahir daripadanya secara kebiasaan, khususnya apabila dia melakukan kerja-kerja di rumah. Apa yang terzahir, apa yang tersingkap secara kebiasaan. Maknanya rambut, ya, kalau muka, tapak tangan itu memanglah rambut, demikian juga dengan lehernya, dengan bahagian atas dadanya, lengannya dan juga kakinya sampai ke betisnya. Ini bahagian-bahagian yang biasa terdedah, ya, terdedah secara kebiasaan ketika seorang perempuan itu melakukan kerja-kerja harian di rumah. Maka itu bahagian-bahagian yang dibolehkan untuk didedahkan. Maknanya kalau terdedah tidak ada masalah, ya. Maka kita kena fahamlah bahawa bukanlah bererti bila kita mahram maka boleh didedahkan aurat itu sewenang-wenangnya, ya, dengan memakai pakaian yang pendek-pendek dan sebagainya, ya, tanpa ada keperluan dan sebagainya. Ini jelas bertentangan, ya, bertentangan dengan apa yang dibolehkan, ya. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat sampai di situ saja untuk kita pada malam ni. Kita akhiri dengan tasbih kabarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.